Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Cerita hari ni bagi Nina agak gila dan tak berhati perut langsung. Dulu dalam 2 tahun yang lepas, ada seorang gadis ni yang boleh dikatakan sebagai Insta famous juga telah dibunuh oleh kawan lelaki dia sendiri. Yang paling gila tu, lelaki ni boleh viralkan gambar dia yang dah tak bernyawa dan upload dekat social media guys. Bayangkan orang tengok gambar dia yang berlumuran dengan darah, lepas tu dengan kepala yang nak hampir putus. Dia buat macam tu sebabnya dia nak lepaskan rasa puas hati dia, sebab sebelum tu diorang dah bergaduh tau. Sebab tu lepas dia bunuh je perempuan tu, dia rakam, dia tangkap gambar dan upload dekat social media. Yang ni memang gila. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita dia, so without wasting any time, let's get started. Gadis tadi adalah Bianca Devins yang berusia 17 tahun pada masa tu. Bianca ni tinggal bersama mak dan adik perempuan dia yang bernama Olivia di Utica, New York. Lelaki yang bunuh dia tu pula bernama Brandon Clark, berusia 21 tahun dan diorang ni masing-masing berasal dari New York, Amerika. Sebelum Bianca ni mati, followers dekat IG Bianca ni tak adalah ramai sangat, dalam 6,000 followers je. Tapi kan selepas daripada kematian dia, sebab kes dia memang viral gila dekat sana, dia punya followers tu cecah sampai 140k tau. Dikatakan Bianca ni adalah seorang gamers dan juga peminat anime, so dia punya followers tu kebanyakannya adalah daripada lelaki. Biasalah remaja kan, biasanya akan habiskan banyak masa dekat social media, upload story, selfie dan macam-macam lagi. Jadi semasa Bianca selalu post story-story pasal dia, masa ni lah si Brandon ni telah aim dia, suka dengan Bianca. Masa tu pula Bianca ni baru je habis belajar dan dia plan nak sambung belajar dekat university dalam bidang kos psikologi. Sebenarnya Bianca ni dia ada masalah anxiety dengan depression. Puncanya adalah daripada hubungan dia dengan ayah dia yang tak okey, so Bianca ni stres. So dekat social media ni lah Bianca telah jadikan tempat dia untuk meluahkan perasaan dan pengalaman dia sebagai seorang pesakit anxiety dan depression. Salah seorang peminat Bianca, si Brandon ni memang sangat taksub, sangat obses dengan Bianca. Dia memang suka gila dengan Bianca. Si Brandon pula dikatakan datang daripada keluarga yang broken dan bermasalah. Dia pernah tengok ayah dia pukul mak dia setengah mati dan dia juga pernah dihantar ke rumah kebajikan. Jadi Bianca dengan Brandon ni mula berkenalan pada April tahun 2019. Masa tu si Brandon ni DM Bianca cakap nak kawan dengan dia. So Bianca pun accept je hubungan diorang dan dia menganggap Brandon ni sebagai kawan dia je. Jadi diorang berdua ni sempatlah jumpa beberapa kali sebelum Bianca mati di tangan Brandon. Brandon juga pernah datang ke majlis convocation Bianca dan diorang jadi semakin rapat. Masa ni Bianca dah mula perasan yang sebenarnya Brandon macam ada simpan perasaan dekat dia, perasaan lebih daripada seorang kawan. Tapi bagi Bianca, dia cuma anggap Brandon ni macam kawan biasa je, tak lebih pun. Bianca juga pernah cakap dekat mak dia pasal hal ni. Dia hanya nak kawan dengan Brandon je dan tak ada perasaan lebih daripada seorang kawan terhadap Brandon. Si Brandon ni pula dia punya perangai memang shock sendiri guys, sebabnya dia pernah introduce dekat kawan-kawan Bianca yang dia tu adalah boyfriend kepada Bianca. Tapi bila diorang tanya dekat Bianca, betul ke tu boyfriend kau? Dan Bianca akan cakap, taklah, kita orang kawan je. Kalau korang nak tahu Brandon punya taksub dekat Bianca ni, dia punya search history tu kan semua nama Bianca je. Brandon selalu stop profile Bianca, lepas tu juga dalam phone dia ni ada banyak gambar Bianca. Sebenarnya Bianca memang tak ada masalah nak berkawan dengan Brandon, sebab bagi dia semua orang ada kisah silam yang orang susah nak lupa. Lagipun dia rasa Brandon ni adalah seorang lelaki yang baik dan sopan je. Tapi dia tak tahu di sebalik tanggapan dia yang positif tu, sebenarnya Brandon dah merancang kematian dia. Disebabkan diorang berdua ni masing-masing ada kisah hidup yang tak berapa okey kan. Jadi diorang berdua ni boleh bonding dengan baik. Macam Bianca kan dia ada masalah dengan ayah dia, lepas tu Brandon ni pula ada masalah dengan family dia. So bagi Bianca benda tu macam tak ada masalah untuk menghalang diorang ni berkawan. Sampailah pada 14 Julai 2019, Bianca dengan Brandon ni telah ke konsert Nicole di Queens. Pada masa yang sama Bianca ni dah plan untuk berjumpa dengan seseorang iaitu Alex, dan dia kena Alex ni pun dekat social media juga. Dekat sinilah Brandon telah ternampak Bianca dengan Alex tadi tu tengah macam tu. So dia memang frust dan marah gila. Macam manalah dia tak marah, dia kan memang suka gila dekat Bianca ni. Tapi Bianca cuma anggap dia kawan biasa je, lepas tu pergi cium pula lelaki lain. Masa tu Brandon tak tunjuk lagi tahu yang dia marah gila dekat Bianca pasal tu. Dia pendam je dulu. Jadi diorang pun layan konsert Nicole tu sampai habis dan dia pun balik dengan Bianca dengan menggunakan kereta Brandon sendiri iaitu kereta SUV. Masa Brandon tengah drive, Bianca ni tertidur tau dekat seat belakang kereta. Disebabkan marah dan cemburu yang membuak-buak pada masa tu, Brandon pun tanya dekat Bianca
Bianca pasal kejadian yang dia nampak dekat konsert tadi. So Bianca pun cakap okey, memang dia buat, tapi dia minta maaf lah. Lagipun dia kata dia dengan Brandon ni cuma kawan biasa je, dan diorang ni dalam open relationship, so tak ada masalah kalau diorang nak berkawan dengan sesiapa yang diorang suka. Jadi gaduh punya gaduh, dan Brandon ni pun tak boleh terima permintaan maaf daripada Bianca. Akhirnya dia capai pisau yang dia simpan dekat belakang kursi dia, dan dia terus serang si Bianca ni. Korang bayangkan leher Bianca tu hampir terputus tau. Dia kelar leher Bianca, lepas tu dia tangkap gambar pula dengan menggunakan tangan dia yang sebelah lagi. Bila Bianca dah tak bernyawa, dia boleh upload gambar-gambar tadi tu dekat social media macam Instagram dan juga Discord dengan caption, "Maafkan saya Bianca." Ada yang Nina baca, dia kata sebelum dia nak bunuh Bianca tu, dia dah set up apa semua dah dalam kereta dia. Maksudnya dia dah set up kamera dan dia tekan record. Sebabnya dalam plan dia nak sentuh Bianca ni dulu dan bunuh Bianca lepas tu. Cuma video tu je tak leak dekat orang awam sebab ada dekat dalam phone Brandon je, dan polis simpan video tu. Esok pagi tu polis dapat call yang buat report pasal gambar-gambar yang dah viral dekat social media. Bukan tu je, 911 juga dapat call daripada Brandon sendiri, dan dia cakap, "Nama saya Brandon, mangsa adalah Bianca, dan saya tak boleh cakap lama-lama sebab saya nak bunuh diri." Jadi polis pun trace location Brandon, dan diorang pun cepat-cepat ke sana, iaitu dekat sebuah hutan di Utica, New York. Masa ni lah diorang telah terjumpa Brandon, kereta Brandon, lepas tu Bianca yang tertutup di bawah kain yang berwarna hijau. Brandon yang masa tu tengah berdiri, tiba-tiba dia keluarkan telefon, and then dia baring dekat sebelah Bianca, dan korang tahu tak apa yang dia buat? Dia sempat lagi rakam video dan selfie diorang berdua. Serius psycho tu dia ni, ada masalah mental ke? Tak lama lepas tu, dia pun keluarkan pisau dan kelar leher dia sendiri. Tapi dia sempat diselamatkan dan terus dibawa ke hospital. Sehari kemudian, Brandon ni telah didakwa dengan kesalahan membunuh Bianca. Awal tu Brandon memang tak mengakulah kata dia yang buat, tapi pada Februari 2020, dia mengaku pula, dia cakap, "Ya, memang saya yang buat, saya yang bersalah." Lepas tu dia cakap pula dekat hakim, "Pengakuan saya dulu tu, saya tipu je, semua tu palsu sebab saya confused." Tapi memang taklah hakim ni nak terima. Lagipun pihak polis pun dah ada bukti yang direkodkan masa kejadian tu. So kalau kau deny sekalipun, dah ada bukti. Awal tu polis syak Brandon buat semua macam ni adalah disebabkan dia cemburu. Lepas disiasat dengan lebih mendalam, dengan lebih teliti, rupa-rupanya Brandon ni dah pun merancang kejadian pembunuhan ni. Sebabnya polis telah terjumpa selotip, pisau, tali dan barang-barang lain yang ada dalam kereta dia. Bukan tu je, polis juga jumpa nota bunuh diri yang dia tinggal dekat rumah saudara dia. 2 hari sebelum Bianca ni mati, Brandon dah tulis note to-do list dekat phone dia tau. Jadi dia dah senaraikan apa yang perlu dia buat semasa kejadian dan apa yang perlu dia buat selepas kejadian. So pada hari kejadian tu, si Brandon ni memang dah plan elok-elok dah, termasuklah meletakkan phone dekat mana sebab dia memang nak record. Akhirnya pada Mac 2021, Brandon pun didapati bersalah dan dihukum penjara selama 25 tahun. Dan dia hanya akan mendapat syarat parole ni pada tahun 2044. Kejadian ni sebenarnya adalah satu mimpi ngeri tau buat keluarga Bianca. Sebabnya gambar Bianca ni tersebar di mana-mana je. Adik Bianca sampaikan dia kena delete akaun social media dia sebab dia tak sanggup nak tengok gambar kakak dia. Lepas tu ada user yang tak sensitif, yang orang kata agak biadab lah kan. Diorang ni boleh guna gambar kakak dia tu sebagai DP diorang. Lepas tu diorang ni akan ke akaun adik Bianca yang Olivia tu kan, diorang akan komen-komen dekat situ sebab diorang tahu yang Bianca ni akan nampak gambar DP kakak dia dekat akaun diorang. Like seriously, tergamaknya korang buat macam tu. Orang tengah dalam keadaan sedih kot. Lepas tu mak Bianca ni juga telah merayu kepada pihak hakim supaya panjangkan tempoh si Brandon ni dekat dalam penjara, kalau boleh jangan bebaskan dia, sebab kalau dia keluar kemungkinan nanti dia akan buat benda gila ni dekat orang lain pula. Kemudian keluarga Bianca juga telah menubuhkan satu yayasan dan bagi beasiswa kepada pelajar yang mengambil kos psikologi. Yalah sebab sebelum ni kan cita-cita Bianca ni kan nak masuk universiti, nak ambil kos psikologi kan. So family dia realisasikan dia punya cita-cita tu walaupun Bianca dah tak ada lagi dekat dunia. Serius gila sangat cerita ni. Jadi kepada korang yang suka berkenalan dengan seseorang dekat social media, Nina harap sangat korang akan lebih berhati-hati. Kadang-kadang tu memang kita dah beritahu kat dia dan kita anggap dia sebagai seorang kawan kan, tapi dia tak boleh terima dan fikir pula kalau aku tak dapat dia, orang lain pun tak boleh dapat dia juga. Itu paling creepy sekali, okay? Jadi kalau korang memang berkenalan dengan seseorang melalui social media, Nina berharap sangat-sangat korang berhati-hati dan check background dulu, okay? Jangan sembrono je keluar suka hati. Kalau nak keluar pun elakkan berdua lah, keluarlah dekat tempat awam. Kalau boleh masa nak datang jumpa ataupun balik tu datang secara berasingan lah, okey. Jadi itu sajalah sedikit nasihat dan perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan boleh ambil iktibar dan lagi berhati-hati. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.